Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma astur 'auratina wa ani rawatina ya Allah ya rabbal alamin. Dihormati Tuan Imam, Tuan Bila kita, para ulama, para ustaz, muslim-muslimat dan tidak lupa rakan-rakan media kita yang mengadakan siaran langsung pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung kuliah kita berkaitan dengan kisah Qasasul Anbiya ataupun kisah pada Nabi, dan kita masih lagi membincangkan tajuk yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam. Apabila Nabi Adam alaihi salam memakan buah daripada pokok yang dilarang, maka Allah Ta'ala murka kepadanya, dan akibat daripada kemurkaan itu maka beliau telah dikeluarkan daripada syurga ke dunia, dan itu merupakan satu hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak menjadikan Nabi Adam alaihi salam pada peringkat awal sebagai penghuni syurga. Dia hanya menghuni syurga buat sementara waktu sahaja. Selepas itu dia akan ditempatkan satu tempat yang bernama dunia untuk mengimarahkan dunia dan beribadah di sana. Dan setelah dia meninggal, maka dia dibawa semula ke dalam syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan, maka Allah Ta'ala mengajar pada baginda cara untuk mengatasi kesalahan itu, iaitu dengan cara bertaubat kepadanya. Ini kerana Nabi Adam alaihi salam tidak mengetahui bagaimana cara nak mengatasi kesalahannya kerana memakan buah daripada pokok yang dilarang. Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Adam alaihi salam caranya boleh diatasi dengan cara bertaubat. Bertaubat ini maknanya kembali kepada Allah, atau dalam masyarakat Melayu kata sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Itu sebenarnya konsep taubat. Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam dari taubat ni tuan-tuan, selain daripada seseorang itu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Ta'ala itu sendiri memerlukan beberapa tanda. Mana tanda taubat itu? Peringkat awalnya adalah menerusi kalimat-kalimat atau menerusi perkataan yang disebutkan oleh seseorang, yang boleh dilihat perkataan itu merupakan pendahuluan kepada taubat, iaitu permohonan kepada Allah Azza wa Jalla supaya Nabi Adam alaihi salam itu diampunkan dosa. Jadi Nabi Adam alaihi salam diajar oleh Allah Ta'ala cara memohon ampun, iaitu disebut di dalam surah Al-Baqarah, atau surah yang sama yang kita baca kisah Nabi Adam itu, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini merupakan doa Nabi Adam alaihi salam dengan sepakat ulama. Adapun setengah kalangan mengatakan Nabi Adam alaihi salam, tuan-tuan, dia berdoa dengan cara bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dikatakan
ketika mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, beliau telah mendongak kepalanya ke langit, dan ketika itu beliau telah melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat di tiang arasy. Maka Nabi Adam alaihissalam membuat kesimpulan, mesti orang ini hebat. Orang yang namanya tercatat pada tiang arasy itu, ini mesti satu makhluk yang hebat. Maka Nabi Adam dikatakan berdoa kepada Allah dengan cara bertawassul kepada nama tersebut. Lalu Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Ini merupakan riwayat yang sangat daif, bahkan maudhu', dan kita tak boleh pakai riwayat ini. Yang paling sahih adalah nas Al-Quran, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dia doa Nabi Adam alaihissalam kepada Allah supaya mengampunkan. Jadi tuan-tuan majlis sekalian, bukan bermakna Nabi Adam alaihissalam menyebut doa ini sekali sahaja, bukan, banyak kali. Mana sentiasa berdoa dan terus berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Akhirnya Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Jadi tuan-tuan, taubat itu sendiri dia merupakan satu proses yang perlu dilakukan secara berterusan, dan dia tidak boleh dilakukan secara sekerat-sekerat. Maksudnya hari ni rajin istighfar, besok malah tak istighfar. Tak. Sebab kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Maka proses minta tadi tuan-tuan mesti berlaku berterusan. Apa yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam, baginda diberitahu oleh Allah yang taubatnya telah diterima. Adapun kita hari ini tuan-tuan, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita dituntut bertaubat, kita kena taubat, namun kita tidak mengetahui apakah taubat kita itu diterima atau tidak. Paling tinggi ada di kalangan ulama membahaskan, kalau gaya hidup kita adalah lebih baik daripada sebelum bertaubat, maka itu di antara sebahagian tanda yang menunjukkan bahawa taubat kita telah diterima oleh Allah. Kalau gaya hidup kita sebelum taubat dengan selepas taubat sama saja, maka itu tandanya taubat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tinggi dibahaskan oleh ulama. Tetapi tidak ada satu dalil yang kukuh yang mengatakan begitu. Maka oleh kerana itu, bertaubat kepada Allah Ta'ala itu perlu dibuat sepanjang hayat dan ketika, sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim membahaskan taubat kepada Allah Ta'ala ini tuan-tuan suatu perkara yang sangat penting. Kerana kalaupun seseorang itu meyakini dirinya tidak membuat kesalahan, tetapi taubat itu sendiri tuan-tuan tanda perhambaan diri kita kepada Allah, tanda rendah diri kita kepada Allah. Walaupun kita tidak bersalah, kita menganggap seolah-olah diri kita bersalah, dan kita pohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Itu dia, ya. Tidak ada manusia di atas dunia ini yang tidak terdedah kepada kesalahan. Bahkan dalam hadis 40, hadis sahih menyebut, kalau sekiranya tidak ada orang yang berdosa, baca dalam hadis tu, kalau tak ada orang yang berdosa, nescaya Allah Ta'ala akan wujud satu kelompok masyarakat yang berdosa, kemudian mereka ni mohon ampun kepada Allah, lalu Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Bukan maknanya hadis tu tuan-tuan menyuruh kita berdosa. Dia nak bahas tentang taubat, konsep taubat. Jadi daripada sini Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam dalam firman-Nya, "Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda." Kemudian Tuhan yang memilih dia, yakni Adam alaihi salam, maka dia menerima taubatnya dan memberi tunjuk. Artinya berdasarkan ayat ini bukti kukuh bahawa Allah Ta'ala telah menerima taubat Nabi Adam AS tu. Dah terima. Tapi kalau kita baca riwayat-riwayat taubat Nabi Adam AS, taubat makan masa yang panjang. Bukan taubat tu melibatkan sahaja dua, dengan sekadar kita sebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim tuan-tuan mukaddimah kepada taubat. Sebab tu Al-Imam As-Susi menyebut, dia kata istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar yang kita sebut memerlukan pada istighfar yang lain. Artinya mungkin kita sebut istighfar yang pertama, mohon ampun kepada Allah, namun kita buat dosa pula. Lepas tu kena istighfar lagi. Sebab tu proses istighfar itu berlaku sepanjang hayat kita. Sebab kita tidak tahu bilakah taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuma kita tahu bahawa Allah Ta'ala menjanjikan bahawa dia akan menerima taubat hamba. Cuma bila kita tidak tahu. Adapun Nabi Adam AS, baginda telah tahu kerana ada nas, ya? Kerana ada nas. Jadi di sini tuan-tuan dan makcik sekalian, apa yang saya nak jelaskan ialah apa-apa hal pun kita ini tuan-tuan, kita ini kena buat kebaikan dan kena berusaha mujahadah diri untuk melakukan apa-apa kebaikan, sama ada berbentuk amalan fardu ataupun amalan sunat. Kena buat kebaikan dulu. Dan apa-apa hal sekalipun kita wajib menjauhi apa sahaja dosa, maksiat dan kesalahan. Itu asas dia. Ya, cuma dalam kisah Nabi Adam AS tuan-tuan, ia telah disimpulkan satu kata-kata hikmah. Satu kata-kata hikmah telah disimpulkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan kadang-kadang, berhubung dengan kisah ini, beliau menyatakan kadang-kadang dalam hidup kita ini kita terjebak dalam sesuatu dosa. Dosa yang kita buat tadi mengheret kita kepada bertaubat. Dan dengan taubat itu membawa kita kepada keampunan Allah. Dan akibat keampunan Allah membawa kita kepada syurga Allah. Nampak? Dia telah melakukan kesalahan. Ya, dia melakukan kesalahan. Tapi dia bertaubat. Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi asalnya tuan-tuan, kita kena buat amalan soleh dan amalan ketaatan itu sendiri, ya? Tetapi kita kena ingat tuan-tuan, itu asas dia. Tetapi seseorang yang melakukan keburukan, dia tidak boleh berputus asa. Dia tak boleh putus asa. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku, jangan kamu putus asa. Hamba-hambaku yang telah menzalimi diri sendiri, yang telah melampaui batas, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala mengampunkan kesemua dosa para hamba. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha pengasihannya. Dalam ayat itu, dalam surah Az-Zumar. Artinya orang yang buat dosa tuan-tuan, buat dosa itu sesuatu yang ditegak. Tapi kalau ada yang terjebak buat dosa juga, dia wajib bertaubat. Dan dia tidak boleh putus harapan dengan mengatakan bahawa dengan sebab dosa tadi maka tak ada harapan lagi untuk dia mencium bau syurga. Jangan begitu. Jangan begitu tuan. Walaupun dia telah melakukan kesalahan, dia kena bertaubat. Dan apabila dia bertaubat, dia masih ada harapan untuk masuk syurga. Ya, jangan kita beranggapan bila seorang itu salah maka dia ni malayak untuk ahli neraka. Tidak. Ya, bukan begitu. Walaupun salah itu sesuatu yang dikeji oleh syarak. Salah itu sesuatu yang dikeji oleh syarak. Kemudian muslimat yang dirahmati Allah sekalian, iblis pula satu makhluk yang kuat beribadah. Dia letak sebaris dengan para malaikat. Dia letakkan sebaris dengan para malaikat lantaran kerana kekuatan ibadahnya. Tetapi iblis ini tuan-tuan telah ditimpa satu penyakit yang kemudiannya ulama membincangkan antara penyakit orang yang melakukan ibadah ialah perasaan ego dan sombong. Iaitu sejenis perasaan merasakan bahawa akulah orang yang paling banyak beribadah, ada orang lain pada aku mereka tidak buat ibadah. Ada perasaan seperti itu. Jadi perlu mujahadah lawan perasaan itu, bahawa kita beribadah kerana kita diperintahkan oleh Allah, dan bukan kerana kita ibadah kerana aku adalah orang yang paling banyak ibadah. Jadi penyakit ini telah menimpa iblis kerana menganggap dirinya paling kuat beribadah, lalu dia ingkar kepada perintah Tuhan. Dia bukan saja ego, dia ingkar perintah Tuhan, maka akhirnya dia telah disingkirkan daripada syurga, dimurkai oleh Allah, lalu dia menjadi makhluk yang direjam, turun ke dunia dalam suasana bermusuhan dengan Nabi Adam AS. Kemudian Allah Ta'ala menjanjikan kepadanya neraka yang kekal abadi. Arti tuan-tuan, ibadat juga, tetapi kita perlu berhati-hati kalau diri kita dihinggapi penyakit ego, penyakit sombong, penyakit merasakan diri sudah baik mengatasi orang lain. Tak. Sepatutnya semakin kuat ibadat, semakin kita akur, semakin kita rasa orang lain itu lebih baik daripada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebab itu Syekh Ibn Athaillah menyimpulkan, dia kata kemungkinan sesuatu maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu
menyebabkan orang itu merasa hina diri kepada Allah Ta'ala. Lantas dia bertaubat. Bertaubat, dan itu menyebabkan dia mewarisi syurga. Kemungkinan seseorang itu kuat ibadah. Ibadah itu menyebabkan dia takabur. Akibat takabur, maka mengheret dia yang dimurkai oleh Allah, dan dia tersingkir daripada rahmat Allah. Ada itulah tuan-tuan, kita jagalah. Lepas saya sebut tadi, asasnya kita kena buat amalan ketaatan. Asasnya kita kena tolak amalan keburukan. Tetapi orang yang terjebak dalam amalan keburukan, dia sama sekali tidak boleh berputus asa. Sebab itu tuan-tuan, penagih-penagih dadah yang telah pulang ke kampung halaman daripada pusat-pusat serenti dan sebagainya, kadang-kadang mereka kembali semula menagih dadah. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Sebab tidak ada kerjasama daripada keluarga. Keluarga tak boleh terima. Seolah-olah keluarga melihat oleh kerana dia menagih dadah dia sukar untuk dirawat, tak ada cam bagi orang tu untuk masuk surga. Lalu keluarga kata tak boleh, dia ni tak boleh percaya, dia balik mesti ada hal yang dia buat. Jadi kita tidak memberi ruang kepada bekas-bekas penagih kita tuan untuk membina kembali dirinya. Kadang-kadang dia datang masjid, orang masjid pandang lain, takut hilang duit dalam tabung. Orang masjid pandang lain, dia pergi ke rumah sepupu dia pandang lain kan. Dia pinjam motosikal, kita pun bimbang, takut motosikal kita tak pulang-pulang. Jadi kita telah meletakkan sifat putus asa. Jangan, sepatut kita sokong dia semangat untuk ke arah kebaikan. Jangan dia jadi kecewa sungguh-sungguh. Jangan jadi kecewa sungguh. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, orang yang melakukan kesalahan, orang yang buat satu kesalahan, ingat tak, yang melakukan kesalahan itu orang itu, keluarga dia tak terlibat, isteri dia tak terlibat, anak dia tak terlibat. Kadang-kadang setengah orang dia pulau habis keluarga tu. Ini tak kena. Yang kita tak setuju orang yang buat maksiat tu, orang yang buat salah tu, orang yang mencuri tu, orang yang menagih dadah tu, orang yang pecah amanah tu. Tetapi itu tidak membabitkan keluarga dia, tak membabitkan isteri dia, tak membabitkan anak dia. Apa pasal kita benci isteri dia? Bila suami dia di penjara tuan-tuan, bila suami dia penjara, isteri nak makan apa? Anak-anak dia nak makan apa? Di situ perlu peranan masyarakat, bantu isteri. Kerana di sini yang salah adalah suami, isteri tak salah, anak-anak tak salah. Apakah dengan sebab suami ni masuk penjara, maka kita hukum isteri tak boleh cakap, pulang, tak boleh beri bantuan, tak boleh beri makan? Kan? Bukan begitu tuan-tuan. Itu bukan cara kita berinteraksi dengan orang yang tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala telah mengeluarkan Nabi Adam dan isterinya Hawa daripada syurga, lalu diturunkan ke bumi pada hari Jumaat. Diturunkan ke bumi pada hari Jumaat. Nabi SAW sabda, khairu yawmin tala'at alaihi syams yawmal jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhila al-jannah, wa fihi ukhrija minha. Hari terbaik di dunia adalah hari Jumaat. Pada hari tersebut Adam diciptakan. Pada hari tersebut Adam dimasukkan ke syurga, dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan daripada syurga. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang sahih. Hari Jumaat tuan-tuan, hari yang mulia. Dan kalau kita baca dalam beberapa kitab tafsir, tafsir Ibn Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi dan sebagainya, menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menentakkan hari berehat dan untuk beribadah kepada masyarakat Bani Israel satu ketika dahulu. Mereka menentang penetapan hari Jumaat itu. Mereka minta tukar kepada hari Sabtu. Minta tukar pada hari Sabtu. Lalu Allah Ta'ala memperkenankan permintaan mereka menerusi doa Nabi mereka, ditukar hari Jumaat kepada hari Sabtu. Bila ditukar, Allah Ta'ala uji mereka. Pada hari Sabtu ini ikan terlalu banyak muncul di tepi-tepi laut, menarik perhatian, menghilangkan kesabaran para nelayan. Hari itu tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Menyebabkan tuan-tuan, oleh kerana itulah syarat yang ditetapkan, mereka tak berani nak menangkap ikan pada peringkat awal. Tetapi setelah berlalu berpuluh tahun, hampir-hampir 70 tahun berlalu, maka ada 1-2 individu menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka tidak menangkap terus, tetapi mereka menggunakan helah, iaitu dengan cara membuat perangkap pada hari Sabtu. Membuat lengkungan pada hari Sabtu, ikan masuk ke dalam, ikan itu terperangkap, tak nak keluar ke laut. Dan mereka mula menangkap ikan pada hari Ahad. Jadi apabila ditanya dan ditegur, kenapa menangkap ikan? Mereka kata, kami tidak menangkap ikan.
Kami memerangkap ikan. Memerangkap ikan, menangkap ikan lain. Hilah yang pernah digunakan oleh kaum Bani Israel yang menyebabkan mereka dilaknat. Ini masalah hari. Masalah hari je. Proses itu berlaku selama 70 tahun seperti disebut dalam beberapa kitab tafsir. Daripada seorang menangkap ikan, akhirnya ramai menangkap ikan. Tidak hirau. Arahan Allah Ta'ala supaya tidak menangkap ikan itu pada hari Jumaat dan pada hari Sabtu. Tak hirau. Sehinggalah pada masa itu ada seorang Nabi menegur perbuatan itu, mengajak masyarakat supaya bertaubat. Tapi apabila benda ni, maksiat ni tuan-tuan, bila dah menjadi budaya dalam masyarakat, orang yang tegur itu pula dianggap sebagai salah. Kerana orang ini dianggap menyongsang arus perdana, dia bagi melanggar arus perdana. Dia pula dianggap salah. Ini tradisi kita dah ni. Agama tak penting. Arahan Allah tak penting. Yang penting perut kita ni yang perlu kita penuhkan dulu. Kerana dia menangkap ikan, dia boleh dapat ikan yang banyak dan dijual. Jadi tuan-tuan macam sekalian, sehinggalah pada satu malam berlaku satu gempar, suatu gegaran yang sangat kuat di bumi berkenaan. Tiba-tiba apabila diperhatikan di sebelah sana, dia ada, apabila Nabi tadi dia tegur masyarakat Bani Israel supaya jangan menangkap ikan pada hari Sabtu, teguran itu tidak diterima oleh sebahagian, menyebabkan masyarakat Bani Israel pecah dua. Satu yang mengikut ajaran Nabi-Nabi, satu lagi yang tak ikut. Dan yang tak ikut ni pada satu malam berlaku satu gegaran yang hebat. Didapati semua mereka telah menjadi kera-kera dan babi-babi. Semua mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Jadi saya melihat tuan-tuan, majoriti ulama mengatakan mereka betul-betul menjadi kera-kera dan babi-babi. Ada sebagian ulama mengatakan tubuh badan mereka tidak menjadi kera dan babi, tetapi hati-hati mereka itu jadi hati kera dan hati babi. Ada sebagian ulama tafsir macam tu. Tapi tuan-tuan, kita ambil hak zahirnya, memang tubuh badan mereka menjadi kera dan babi. Masalah hari je. Sebab hari itu dikaitkan dengan perintah Allah. Adapun dalam Islam datang hari Jumaat tak ada perintah daripada Allah supaya kita berehat. Bahkan hari Jumaat disebut fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Apabila kamu selesai menunaikan solat, kamu pergilah. Tapi dalam konteks masyarakat Bani Israel dulu, tidak. Hari itu ada kaitan dengan perintah Allah. Larangan untuk menangkap ikan, larangan bekerja. Jadi tuan-tuan macam sekalian, bila berlaku begitu, sebahagian mereka menjadi kera, sebahagian lagi mereka menjadi babi, menjadi khinzir. Dan sebahagian ulama menyatakan yang menjadi kera itu ialah anak-anak muda yang menangkap ikan. Yang menjadi khinzir itu orang-orang tua. Kerana apa? Kerana yang menasihati anak-anak muda supaya menangkap ikan itu orang tua. Anak muda tu tak berani nak pergi ke laut kalau tidak diberi semangat oleh orang tua, veteran. Hak veteran dekat baginya, hak muda pelaksana. Maka dua-dua itu diubah serta bentuknya oleh Allah. Anak-anak muda menjadi kera, orang-orang tua menjadi khinzir. Mereka tidak hidup lama, selepas itu mereka mati bergelimpangan. Ini masalah hari tuan-tuan. Masalah hari yang dikaitkan dengan perintah Allah. Adapun dalam Islam tak timbul isu ini, dia tak timbul isu ini, dia terserahlah kepada pihak berkuasa. Sama ada dia nak menjadikan hari Jumaat itu sebagai hari cuti seperti diamalkan di setengah negeri, ataupun dia tidak menjadikan hari Jumaat itu sebagai hari cuti. Tidak ada nas yang menyuruh berbuat demikian. Muslim yang dirahmati Allah sekalian, cuma kebanyakan negara Islam menjadikan hari Jumaat sebagai hari cuti untuk memberi peluang kepada orang Islam untuk beribadah dan sebagainya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Adam alaihi salam diturunkan dengan isteri dan dengan iblis. Iblis pun turun, musuh dia, isteri dia pun turun, dia pun diturunkan. Dan tidak dia beritahu pula pada kita bagaimana bentuk diturunkan ke dunia. Jadi tak payahlah tuan-tuan fikir macam mana diturunkan. Dengan tangga ke, dengan apa? Diturunkan daripada syurga ke dunia. Dan diturunkan ke dunia tuan-tuan, macam mana cerita timbul selepas itu. Di mana tempat Nabi Adam dijatuh. Turun tu diturun kat mana? Sejauh yang dikaji tuan-tuan, macam-macam cerita. Ada kata dia diturunkan di Hawa ni, dekat Arafah. Nabi Adam ni dekat gunung Himalaya.
Ya, kemudian ada pula pihak yang mendakwa, dia kata Nabi Adam memang turun kat gunung Himalaya. Ada pihak mendakwa tidak, Nabi Adam turun dekat Sri Lanka. Ada juga pihak yang mendakwa bukan Sri Lanka tetapi turun dekat Brazil. Macam-macam dakwaan itu. Tidak ada satu keterangan yang sahih di mana baginda diturunkan. Jadi tak payah kita berbalik lokasi tempat diturunkan. Termasuk Hawa. Termasuk Siti Hawa ni, di mana dia diturunkan. Jadi seluruh hadis yang beredar tentang lokasi diturunkan Nabi Adam dan Hawa pertama kalinya hanya disebut diturunkan ke bumi sahaja. Diturunkan ke bumi sahaja dan tidak disebut lokasinya. Bahkan tidak ada dalil yang menunjukkan di mana Nabi Adam dan isterinya diturunkan. Tak ada dalil. Adapun cerita-cerita kita tak nafi. Kita tak nafi ada sebahagian kitab menyebut di gunung Himalaya. Pasal Nabi Adam ni dia tinggi. Mula-mula tu dia tinggi. Struktur badan dia tu besar. Ini sebenarnya tidak ada asas yang kukuh yang boleh kita pegang. Di antara dongeng, di antara dongeng yang tersebar adalah kedua-duanya diturunkan di padang Arafah, kemudian saling mencari sehingga bertemu di Jabal Rahmah yang terletak di Arafah. Tidak mempunyai dalil yang kukuh. Cuma orang sekarang dia buat haji, dia percaya, buat umrah dia percaya itulah tempat pertemuan kekasih dengan kekasih. Lalu dia datang ke Jabal Arafah tu, dia pergi kat batu, kat tiang sebatang tu, dia tulis nama dia. Kan? Tiang yang telah dicap oleh kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi cap baru tiang tu tak? Beberapa minit kemudian penuh. Beribu nama. Kerana meyakini di situlah berlakunya pertemuan antara Adam dan Hawa. Sebenarnya tidak. Cerita tu memang ada. Namun dari segi sanad yang sahih tidak ada. Tak sampai ke situ. Sehingga sebahagian orang menganggap Jabal Rahmah sebagai gunung cinta yang kemudian mereka istimewakan sebagai tempat menjalinkan akad pernikahan. Ada hak menikah dekat batu tu. Supaya ikatan perkahwinannya kekal abadi. Kerana dikatakan di situlah berlakunya pertemuan di antara Nabi Adam dan Hawa. Atau untuk menaruh mengambil gambar-gambar sebagai kenang-kenangan dekat batu tu. Ya, ini dalam masyarakat kita lah. Ini semua adalah dongeng belaka. Seperti mana disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dan juga disebut di dalam tafsir Al-Manar oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Dua-dua tokoh ini mengatakan itu adalah dongeng-dongengan belaka lah. Keterangan yang sah sampainya kepada kita hanyalah kedua-duanya diturunkan ke bumi pada hari Jumaat dan hidup selepas itu beranak pinak di atas muka bumi ni, berkembang dan berkembang. Setakat tu sahaja maklumat yang ada. Jadi tak payahlah tuan-tuan duduk di beranda masjid ni duduk fikir. Orang tanya pasal apa ni? Duduk fikir Nabi Adam diturunkan di mana? Tak payah. Yang meniaga teruskan meniaga. Yang belajar terus belajar. Tak payah fikir, kemudian tidak perlu kita fikir. Adapun usia Nabi Adam AS ketika mana diturunkan, ketika mana dia meninggal di bumi ialah selama 960 tahun. Syekh Abdul Rahman Sayyid Abdul Rahman Al-Wakil ada menulis kitab tuan-tuan tentang sejarah Nabi ini, tentang Qasasul Anbiya, nama dia Nazarat fi Qasasil Anbiya. Ini seorang ulama yang pakar juga sejarah. Dia ada menyebut tetapi dia tidak menukilkan dari segi dalil yang kukuh boleh dipegang. Ketika Nabi Adam AS diturunkan ke bumi, kata dia Nabi Adam membawa benih-benih. Bawa benih dia kata untuk membolehkan dia bercocok tanam. Ada dia sebut begitu, tetapi dia tidak menukilkan sumber dari mana. Apa yang jelas tuan-tuan, malaikat Jibril turun menemui Nabi Adam AS, mengajar soal pertanian dan sebagainya. Satu persatu diajarkan kepada Nabi Adam untuk hidup atas dunia. Setakat tu sajalah maklumat yang perlu sah. Macam mana dia ajar kita tak tahulah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Jadi nak nyawa umur Nabi Adam ketika dia meninggal ialah 960 tahun. Sepatutnya umurnya adalah 1000 tahun. Kenapa dan mengapa menjadi kurang 40 tahun? Kerana Nabi Adam telah menghadiahkan umurnya sebanyak 40 tahun kepada cucunya yang bakal muncul di kemudian hari, iaitu Nabi Daud alaihi salam. Dia hadiah umur dia tuan-tuan. Sebatuk umur dia 1000, ambil 40 tahun diberikan pada cucu dia yang bernama Daud yang kemudian akan lahir daripada keturunan dia. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam masaha zahra fasaqata min zahrihi kullu nasmah huwa khaliquha min zurriyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wadisan min nur thumma aradahum ala Adam faqala ay rabb man haula qala haula'i zurriyyatu
fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisu ma baina 'ainayhi faqala ay rabb man hadha faqala hadha rajulun min akhir al-umam min zurriyyati yuqalu lahu Daud faqala rabbi kam ja'alta umrah qala 60 sanah qala ay rabb zidhu min umri 40 sanah falamma qudiya umr adam ja'ahu al-malakul maut faqala awalam yabqa min umri 40 sanah qal awalam tu'tiha ibnaka Daud qal fajahada adam fajahada zurriyyatuhu wa nusiya adam fanusiya zurriyyatuhu wa khati'a adam fa khati'a zurriyyatuhu. Hadis ni panjang sikit tuan-tuan. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ketika mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dia telah mengusap punggung Nabi Adam hingga jatuhlah daripada punggung itu setiap jiwa keturunan Nabi Adam sehingga ke hari kiamat. Allah Ta'ala sapu dengan tangan dia, maka keluar seperti debu-debu daripada belakang Nabi Adam, keluar seperti debu. Allah Ta'ala menjadikan bekasan cahaya di antara dua mata setiap orang dari mereka. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Bila disapu tuan-tuan, keluar debu. Debu tu pula bercahaya. Depan mata debu-debu tu bercahaya. Nabi Adam tengok debu banyak bercahaya bersinar-sinar ni, bercahaya. Adam pun bertanya, wahai Rabb, siapa mereka? Nabi Adam tanya, siapa ni? Ni makhluk apa ni? Banyak sangat, bercahaya sebahagian, tak bercahaya sebahagian. Siapa mereka? Allah Ta'ala menjawab, mereka adalah keturunanmu. Mereka adalah zuriat keturunanmu yang bakal lahir. Masa tu tak lahir lagi. Setelah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun melihat seseorang daripada mereka. Dia tengok pada cahaya-cahaya tuan-tuan, dia terbangang tu, dia tengok salah satu di antara cahaya tu. Dia melihat satu cahaya yang sangat kuat. Dan dia merasa kagum dengan cahaya itu di antara kedua matanya. Lalu Adam bertanya, wahai Rabb, maknanya wahai Tuhan, siapa dia ini? Allah Ta'ala menjawab, ia adalah Daud. Artinya cahaya itu Nabi Daud yang akan muncul di akhir zaman. Nabi Daud salah seorang keturunanmu yang akan hidup di zaman-zaman akhir. Adam kembali bertanya, wahai Tuhanku, berapa usia yang engkau berikan kepadanya? Allah Ta'ala menjawab, 60 tahun. Nabi Daud itu tak banyak umur, 60 tahun saja. Adam pemohon, wahai Tuhan, ambillah 40 tahun daripada umurku dan berikan kepadanya. Beri pada mana masa tu tuan-tuan, Nabi Adam alaihissalam ni, dia belum lahir keturunan lagi. Dia belum diturunkan lagi ke bumi ni masa peristiwa ni berlaku. Maknanya sudah ada sifat simpati sebagai seorang manusia. Tapi kita sekarang tuan-tuan tak boleh buat gitu. Tuan-tuan tak boleh buat macam tu. Ya, tuan-tuan tengok dalam filem kan, bila kekasih dalam filem Hindustan bila kekasih dia tu misalnya dia terlantar di hospital, dia kata, wahai tuanku, ambil keras sebahagian umurku berikan kepada dia supaya dirinya mempunyai umur yang panjang. Bukan dalam filem Hindustan, filem Melayu pun ada, filem lama. Ada filem Melayu tu. So ambil umur dia tu, beri pada kekasih dia. Kekasih dia mati kena patuk ular tu, molek-molek dia boleh hidup. Tapi sayang kekasih dia melupakan dirinya. Ada satu filem yang saya tengok, filem Melayu lama tu. Jadi sebenarnya kita sendiri tak mampu nak beri umur kita pada seseorang. Paling tinggi kita mampu berdoa supaya Allah Ta'ala memanjangkan umur dia. Setakat tu je lah. Ya? Jadi ketika mana usia Nabi Adam telah tiba, malaikat maut mendatanginya, malaikat maut menemuinya. Dia bertemu dengan Nabi Adam dengan tujuan untuk mengambil nyawa Nabi Adam. Malaikat maut datang. Nabi Adam berkata, bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Dia ingat. Nabi Adam ingat. Macam kita lah mari, aku berasa 40 tahun kok. Warna mari awal sangat. Macam kita lah. Belum tiba tarikh. Boleh tiba tarikh awal atas mari. Kalau kita lah. Ya. Aku berasa ada 40 tahun lagi lah. Malaikat maut berkata, bukankah Tuhan telah memberikan kepada cucu Tuhan bernama Daud? Malaikat jawab secara jujur, bukankah Tuhan dulu yang hadiahkan nyawa umur Tuhan 40 tahun kepada cucu Tuhan yang bernama Daud? Adam membantah. Adam dia bantah, oleh kerana soalan yang bantah, maka keturunannya juga banyak berbantah-bantahan. Adam dibuat lupa, keturunannya juga ada yang lupa-lupa. Lupa untuk membuat persediaan menghadapi kematian.
Banyak. Lupa buat persediaan untuk menghadapi kematian. Banyak. Kita tengoklah, kalau kita tengok hari ni masjid tersergam indah. Kalau dah Perlis ni ada 100. Sekecil-kecil negeri Perlis ada 100 masjid lebih. 100 lebih buah masjid kan. Kalaulah setiap masjid itu dipenuhi oleh ahli jemaah, masya-Allah. Mengimarah masjid, masya-Allah. Besar, hebatnya negeri ini. Masing-masing mengimarahkan masjid. Jadi tetapi sayangnya beribadah sedikit, membuat persediaan itu sedikit, asal kita lupa. Kadang-kadang kita lupa. Jadi Nabi Adam dibuat lupa, maka keturunannya juga dibuat lupa. Nabi Adam tersalah, keturunannya juga tersalah. Tersalah dalam membuat perhitungan. Nabi Adam AS kemudiannya wafat pada hari Jumaat. Tadi dia diturunkan daripada syurga ke dunia pada hari Jumaat. Dia telah diwafatkan oleh Allah pada hari Jumaat. Nabi SAW bersabda, khairu yaumin, saya sebut tadi, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Disebut situ. Jadi hari yang mana Nabi Adam AS meninggal ialah hari Jumaat. Maknanya dia turun ke bumi pada hari Jumaat, dia meninggal pada hari Jumaat. Apabila dia meninggal, tuan-tuan, anak cucu dia tidak tahu cara nak mengebumikan jenazah manusia ni. Sebelum tu dah ada kisah, nanti kita akan baca kisah khusus. Kisah khusus antara Habil dan Qabil. Bagaimana proses mengebumikan jenazah Habil itu berlaku oleh Qabil dengan melihat perlakuan 2 ekor burung. Hak tu dia tanam gitu je. Pakai tanam, pakai kambuh dalam tanah gitu je. Sebab tak tahu cara nak ke bumi manusia yang telah mati itu macam mana. Itu berlaku begitu. Tetapi Nabi Adam AS bila dia meninggal, bagaimana cara yang sepatutnya? Di situlah malaikat Jibril turun dengan segolongan malaikat untuk mengebumikan jenazah yang mulia, jenazah manusia yang bukan calon-calon manusia ini, manusia yang pertama. Malaikat Jibril itu dengan malaikat lain bawa segala peralatan pengebumian, peralatan dipanggil mengkafankan jenazah, bawa bawang dan sebagainya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, Allah Ta'ala mengutuskan para malaikat untuk menguruskan jenazah Nabi Adam, dari mulai memandikan, mengafankan serta mempersiapkan kuburan dan lahat. Kemudian mereka menaburkan tanah di atas pusara setelah selesai mengkebumikan Adam alaihissalam. Dan setelah itu mereka berkata, ya Bani Adam, hazihi sunnatukum. Ya Bani Adam, hazihi sunnatukum. Ini hadis ini, tuan-tuan, menjelaskan apabila para malaikat mengkebumikan Nabi Adam alaihissalam, maka para malaikat pun kata, wahai anak-anak Adam, inilah dia sunnah ataupun tuntutan yang perlu kamu lakukan apabila berlaku kematian. Cara macam inilah. Dan hadis ini, tuan-tuan, dikemukakan oleh Al-Imam Ahmad. Cuma ada sebahagian ulama menilai hadis tadi sebagai hadis yang dhaif, terutama sekali pentahqiq kepada kitab Musnad Imam Ahmad. Dia kata hadis itu hadis yang dhaif. Hadis malaikat datang sama sekali, dia kata itu adalah hadis yang dhaif. Cuma walaupun begitu, kita tetap mengatakan bahawa betapa mulia Nabi Adam alaihissalam. Sebab Nabi Adam alaihissalam dia melakukan kesalahan di mana? Dalam syurga. Dia melakukan kesalahan itu dalam syurga, makan buah dilarang. Dia turun ke dunia, dia tak pernah buat kesalahan. Cukup sekali saja kesalahan yang dia buat sewaktu berada dalam syurga. Lepas tu dia tak pernah buat kesalahan sampai dia meninggal. Yang buat kesalahan itu anak dia, bukan dia. Tak pernah dia buat kesalahan. Sewaktu berada di atas dunia, tak pernah buat kesalahan. Itu berlaku kepada Nabi Adam. Sekaligus membuktikan bahawa Nabi-Nabi ini maksum. Cuma kesalahan dia makan buah pada pokok itu ada rahsia tertentu yang Allah Ta'ala mengetahui hikmah berlaku peristiwa tersebut. Jadi ada sebagian ulama mengatakan berlaku peristiwa yang sebaliknya, kata Nabi Adam alaihissalam makan buah yang dilarang, buah yang dilarang daripada pokok tertentu dalam syurga. Nabi Adam diturunkan ke dunia. Nabi Adam susah payah beribadah, bertaubat, beramal. Setelah baginda wafat, baginda masukkan 10 dalam syurga. Tetapi berlaku benda pelik pada anak cucu Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam, tuan-tuan, bersalah di atas dunia, bukan bersalah dalam syurga. Ayah dia itu bersalah dalam syurga, Nabi Adam. Anak cucu dia bersalah atas dunia ni.
Macam-macam angkara dibuat oleh anak cucu Nabi Adam. Berbagai bentuk maksiat dan sebagainya. Akhirnya anak cucu dia ni bertaubat. Yang taubat ni tuan-tuan dimasukkan syurga oleh Allah. Waktu pelik. Kan pelik kan? Anak cucu dia tu buat salah di mana? Bukan dalam syurga, atas dunia. Buat salah atas dunia, kemudian dia bertaubat, lalu diberi peluang oleh Allah masuk dalam syurga. Nabi Adam AS salah dalam syurga, keluar ke dunia, kemudian masuk balik dalam syurga. Jadi di situ menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan sekalian, kita masih ada ruang untuk ke syurga menerusi taubat bagi sesiapa yang melakukan kesalahan. Seterusnya muslimat yang dirahmati Allah sekalian, faedah kita ambil sikit tengok jadi pengajaran daripada Nabi Adam AS. Sebab kitab ni tuan-tuan dia tak sebut panjang, dan dia tak sebut benda-benda yang karut-marut, dia tak sebut. Pengarang kitab ni dia tak sebut benda karut-marut ni, dia sebut hak mana hak sepakat ulama, hak berdasarkan hadis sahih, atau dia sebut ya. Pertama sekali dari segi pelajaran atau pengajaran kisah Nabi Adam AS. Pertama, iblis adalah merupakan satu makhluk yang sentiasa menghiasi maksiat. Iblis ni tuan-tuan, kenapa dan mengapa dia berjaya menyesatkan anak cucu Nabi Adam? Kerana dia menghiasi. Dia menghiasi, tak ada? Dia menghiasi pada seseorang. Maksiat tu nampak macam benda bagus. Waktu tuan-tuan kata baca dalam bab zina lah, maka timbul istilah orang kata zina suka sama suka, apa salahnya? Nampak tak? Pasal iblis menghias pada seseorang. Perbuatan tu salah terang-terang menurut perspektif syarak, syaitan hias. Dia kata ini soal peribadi, suka sama suka tak apa, dunia serba moden, kita ada ubat yang boleh menghalang kehamilan. Nampak? Iblis punya. Dah apa kita buat, kita bertaubat pula. Itu cara iblis menghiaskan pada kita bila berdepan sesuatu maksiat. Iblis tak suruh buat maksiat, tuan-tuan. Dia tak suruh zina lah, tak ada. Merampok lah, tak ada. Pecah mana, tak ada. Dia menghiasi benda tu. Yang salah dia hias, kita nampak jadi cantik, maka kita buat. Sebab itulah kita baca tadi Nabi Adam AS, tuan-tuan, ya, iblis menghiasi perbuatan memakan buah daripada pokok yang larang sebagai satu perbuatan yang baik. Maka Nabi Adam tak berdaya. Dia hias oleh Nabi Adam tu. Dia tak kata wahai Adam makanlah. Sebab Quran tak sebut iblis pernah berkata wahai Adam makanlah buah pada pokok dilarang walaupun Tuhan larang. Iblis tak pernah kata begitu. Tapi iblis hias perbuatan tu, kalau kamu makan kamu kekal abadi. Tuhan larang kamu ni nak elakkan kamu kekal. Bila kamu makan kamu kekal abadi dalam syurga. Satu bentuk perhiasan. Satu bentuk perhiasan yang dihiaskan oleh iblis. Sebab itu, pasal apa jadi begitu tuan-tuan? Sebab itu janji. Iblis ni dia janji. Iblis ni dia janji, tuan-tuan. Sekali dia berjanji, iblis ni tidak pernah memungkiri janji. Tidak seperti setengah manifesto. Manifesto kan ada 3. Minta maaf tuan-tuan. Manifesto pilihan raya kan ada 3 bentuk. Satu dipanggil janji popular, menarik sokongan. Ini belum tentu dilaksanakan. Yang kedua, janji dalam masa terdekat. Mana dia naik, dia akan buat. Yang ketiga, dia panggil janji untuk masa akan datang. Dia akan buat. Jadi janji popular ini dalam sistem demokrasi barat. Orang barat dia sanggup berjanji untuk mendapatkan sokongan. Bila dah dapat sokong, dia tak akan buat. Sebab itu dipanggil janji popular. Janji ini ditegur oleh Islam. Sebab ini tanda munafik. Ayatul munafik salasun. Idza kadzdzaba, idza hadasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain. Tanda orang munafik itu 3 perkara. Bila dia bercakap, dia berdusta. Bila dia berjanji, dia mungkir janji. Dan bila dia diamanahkan, dia khianat. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam Islam, siapa-siapa nak masuk dalam sistem politik, dia janji, boleh. Berjanji tak ada masalah. Yang jadi masalah menepati janji. Kalau tidak menepati janji, termasuk sifat tadi. Kalau penuh janji, dapat pahala. Sebab tu kita kena berjanji dalam kerangka yang kita mampu buat. Kalau kita rasa tak mampu buat, jangan berjanji. Jangan berjanji, tuan-tuan. Sehingga kan Nabi SAW pernah melihat, Nabi tengok ni seorang ibu. Nabi tengok seorang ibu menjanjikan sesuatu pada anak kecil. Ibu tu gagal memenuhi janji anak kecil. Nabi marah. Nabi tegur. Bukan janji pada rakyat, janji pada anak kita sendiri yang kita tak buat. Nabi larang. Berjanji mesti dalam lingkungan yang mampu kita buat.
Syaitan dia janji, dia buat. Syaitan dia janji tuan-tuan, dia tidak pernah mungkin janji. Dia kata qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Nampak tak? Dia berjanji untuk menyesatkan manusia. Maka iblis tidak pernah mungkin janji, tuan-tuan. Dia berjuang bermati-matian dalam hidupnya untuk menyesatkan manusia, supaya segelintir manusia akan turut masuk neraka bersama-sama dengan dia. Itu janji iblis. Jadi sebab itu kita kena berhati. Kemudian dalam ayat ini iblis kata Allah Ta'ala menyesatkan dia. Betul ke Allah Ta'ala menyesatkan seseorang? Betul tidak? Iblis kata Allah Ta'ala menyesatkan dia. Jadi betul atau tidak? Nak jawab soalan ni. Ini soalan yang berkaitan dengan akidah. Betul tidak Allah Ta'ala menyesatkan seseorang? Betul atau tidak? Nak jawab betul atau tidak? Lepas sesi azan. Lepas azan kita akan jawab. Silakan. Kita sambung sikit lagi. Firman Allah Ta'ala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lakum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Dalam surah Al-Hijr ayat 39. Dalam ayat ini tuan-tuan, iblis menyandarkan dia itu disesatkan oleh Allah Ta'ala. Ini perkataan yang perlu kita faham secara berhati-hati. Jadi kalau tuan-tuan gagal faham benda ni, jadi kita kata Allah Ta'ala pula yang salah. Iblis tak salah. Pasal Allah Ta'ala menyesatkan iblis. Iblis tu tak nak sesat. Kalau kita tak faham, perlu berhati-hati dan betul Allah Ta'ala menyesatkan iblis. Pasal apa Allah Ta'ala menyesatkan iblis? Kerana iblis memilih kesesatan. Allah Ta'ala meluluskan, mengizin sesat itu berlaku bila kawan itu pilih. Bukan kerana Allah Ta'ala suruh, bukan Allah Ta'ala suruh. Sebab tuan-tuan, dalam akidah bab ni dipanggil bab keizinan. Bila Tuhan izin berlaku sesuatu, berlaku sesuatu. Kalau Tuhan tak izin, tak berlaku. Jadi iblis ni tuan-tuan, dia memilih, Tuhan dah beritahu pada iblis, ini benda baik yang kamu kena buat, ini benda buruk yang kamu kena jauh. Iblis pilih benda buruk. Allah Ta'ala lulus. Nak menunjukkan bahawa kuasa dia tu tak batas. Baik dan buruk, dia boleh buat belaka. Tetapi dia tidak boleh disandarkan buat benda buruk. Sebab apa yang Allah Ta'ala buat, contohnya kafir tuan-tuan. Ramai tak manusia atas dunia sekarang hak kafir, ada tak? Manusia jadi kafir atas dunia sekarang. Ramai tak? Kafir mereka ni berlaku dengan kehendak Allah ke tak kehendak Allah? Kafir dia tu kehendak Allah. Kenapa begitu? Sebab mereka tu pilih kafir. Sebab itu tersebut dalam ayat banyak, beberapa ayat kita jumpa, yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Ta'ala itu menyesatkan sesiapa yang dikehendaki, dan Allah Ta'ala itu memberi petunjuk pada sesiapa yang dikehendaki. Jangan baca ayat itu saja, ada ayat lain. Allah Ta'ala itu memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala itu menyesatkan pada orang yang zalim dan menyeleweng. Adapun iblis tadi, dia telah pilih jalan zalim dan menyeleweng, maka munasabah Allah Ta'ala lulus jadi sesat. Dia memilih kesesatan. Itu. Jadi jangan kita salahkan Allah Ta'ala menyesatkan seseorang sesedap rasa kita, tak. Ada dia punya hujah yang munasabah. Sebahagian ulama menyebut iblis akan terus menghiasi maksiat pada seseorang, sehingga seseorang itu merasa gelisah ketika belum melakukan maksiat tersebut, malah ke tahap menjadi candu terhadap maksiat yang dihiaskan oleh iblis itu. Maknanya iblis hias ni tuan-tuan, nak ceritanya bersungguh jadi hias kita supaya buat maksiat itu, sehingga sampai ke tahap kalau kita tak buat, maka kita jadi ketagih. Nak buat juga, selagi tak buat, kena buat juga. Sampai tahap tu iblis menghiasi diri seseorang untuk mendorongnya melakukan kemaksiatan. Jadikan maksiat itu benda yang manis. Jadikan maksiat, dan sanggup berbohong. Dia tengok orang yang sak dadah. Dadah ni sejenis memudaratkan. Nak mendapatkan dadah, dia sanggup berbohong. Pinjam duit orang sana, pinjam duit orang sini. Nak bayar, tak bayar. Print Quran kat masjid, dikebas. Print Quran kat rumah dia, habis, dikebas. Motosikal ayah dia, adik-adik dia dijual semata-mata memenuhi keperluan dia untuk mendapatkan dadah. Kalau tak dapat, jadi ketabih, jadi ketawa-ketawa dan macam-macam itu. Begitulah iblis menghiasi maksiat pada seseorang. Perhatikanlah bagaimana iblis masih berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk memakan buah yang diharamkan memakannya di dalam syurga.
padahal kedua-duanya dikelilingi sebanyak mungkin nikmat yang tidak terbatas dan kesemuanya halal. Dalam syurga tuan-tuan, kalau kita nak bincang, semua nikmat dalam syurga tu Allah halal belaka. Dan hari ini dalam Islam tuan-tuan, baca dalam Quran, baca dalam hadis, 80% benda disuruh oleh Islam halal, 20% saja benda yang diharamkan oleh Islam. 80% halal dalam Islam. Hak 20% tu sikit-sikit aja haram. Tapi kadang-kadang masyarakat kita kejar hak 20% tu. Bekerja halal. Walaupun pendapatan kita tak berapa, sekadar jadi jaga tuan-tuan, sekadar jadi tok siap dalam masjid, berapa sangat dia dapat. Tapi kerja dia tu mulia, kerja dia tu halal. Berbanding kita makan rasuah, sekali kita dapat beratus ribu. Saya pernah buat praktikal tuan-tuan untuk apa benda ni, menyelia pelajar saya dalam sebuah penjara di selatan tanah air. Ya. Di situ saya berjumpa dengan banduang-banduang. Ada di antara banduang menceritakan bila duduk dalam penjara, dia hadir kursus dakwah dalam penjara, dia cerita, dia kata masa di luar penjara tuan-tuan. Di luar penjara dia kata, dia dimasukkan penjara kerana pecah amanah. Beratus ribu dia dapat, tetapi duit itu tidak berkat. Dia nampak sangat duit itu tak berkat. Walaupun dia dapat beratus ribu kerana pecah amanah, duit itu hilang juga dalam masa sekelip mata, beratus ribu juga. Tetapi tuan-tuan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara dia ada kerja. Banduang-banduang ni duduk dalam penjara bukan duduk saya saja tunggu makan gitu, tak. Dia ada kerja dia. Dia kena buat alat pertukangan, dia adalah dia telah ditetapkan oleh pihak penjara. Dan dia dibayar. Banduang tu tuan-tuan di Malaysia ni sistem dia, bukan duduk saya saja dia bayar. Masa tu dia dibayar RM10. Dia kata dia bayar RM10. Dan daripada RM10 RM4 diberi pada banduang tu, RM10 disimpan. Supaya nanti bila dia keluar pada penjara, dia dapat menggunakan RM6 tadi baki campur jumlah hari yang dia bekerja. Di situlah dia dapat menggunakan duit untuk membayar teksi dan sebagainya untuk balik ke pangkuan keluarga dia. Tapi si pulang ni cerita pada saya tuan-tuan, dia kata walaupun saya hanya mendapat RM10 sehari dalam penjara, saya mula merasakan bahawa RM10 itu sangat berkat, mengatasi ratus ribu ringgit, tetapi cara perolehannya tidak berkat. Walaupun RM10. Sebab tu kita tengok tok siap kita, dia bukan ratus ribu gaji dia, ratus ringgit je kan? Tapi tak ada masalah. Sebagai contohlah, jaga-jaga kita yang amanah, gaji pun 1,200 saja kan? Berbanding yang pecah amanah. Tuan-tuan tengok hak pecah amanah tu, pegawai bank, hak gaji 6 angka berapa angka, 7 angka, 8 angka dia punya gaji tu, beratus ribu punya gaji kan? Hak tu yang pecah amanah. Tapi hidup tidak ada berkat, hidup tidak ada keberkatan. Jadi dalam tuan-tuan, dalam syurga penuh berbagai bentuk kenikmatan. Tetapi kerana bujukan hiasan dibuat oleh iblis, Nabi Adam terpedaya, terpengaruh juga, makan buah pada pokok yang dilarang. Kalau kita fikir logik akal tuan-tuan, kalau Nabi Adam AS tengok pada nikmat-nikmat yang ada, dia tak layang. Dia tak layang pun kerana yang dibuat oleh iblis. Tetapi ini kehendak Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala merancang supaya Nabi Adam AS tidak kekal dalam syurga. Dia duduk sementara je. Dia akan pergi satu tempat namanya dunia. Dan di situlah ya, bila Nabi Adam turun tuan-tuan, maka kita ada hari ini. Kalau Nabi Adam tak turun, kita mungkin tidak ada. Itu hikmah Tuhan. Berlaku beranak pinak, Nabi Adam melahirkan keturunan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian pula di dunia ini banyak hal-hal yang Allah halalkan. Tetapi iblis dan bala tenteranya selalu menghiaskan hal-hal yang haram agar terlihat baik dan menggiurkan. Banyak benda-benda yang hari ini kita tengok. Tuan-tuan bayang kerani ya. Kalau kita tanya kerani bank tuan-tuan, hari-hari duduk bilang duit orang. Hak hantar nak simpan 100 ribu ada, 500 ribu ada, berjuta-juta ada. Tak ada, dia duduk pegang hari-hari tu. Kerah pula, ketah tu, ada. Hari-hari. Kalau dia tak kuat iman tuan-tuan, kalau imannya tak kuat tu, sambil-sambil dia pusing-pusing ni, beli RM1 boleh kocek. Sambil-sambil dia buat tu, krik RM10 kan. Kalau dia tak kuat iman. Tapi alhamdulillah, kuat iman. Kuat iman juga lah. Maknanya mengirukan dia tuan. Dalam kadang kita bilang tu, banyak duit dia ni simpan kan. Nampak aja tua, beratus ribu. Kan sambil-sambil kita nak bilang duit dia tu. Kalau tidak ada kekuatan dan bantuan daripada Allah, kita mungkin hanyut dengan mengambil duit itu menggunakan teknik-teknik yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Begitulah tuan-tuan macam sekalian, setakat tu saja pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada minggu depan untuk kita bincang
faedah yang kedua. Tadi kita bincang faedah pertama daripada kisah Nabi Adam AS. Sekadar itu saja, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.